Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih yang sudi join live petang ni. So, live kita pada petang ni adalah bertajuk 15 tips rumah tangga bahagia dan bertahan lama. Okey, saya tahu kat sini mungkin ada yang dah berkeluarga, mungkin ada yang belum berkeluarga, betul? Tapi saya nak share lah tips ni. Yang mana dah berkeluarga tu bolehlah ambil tips ni untuk amalkan supaya keluarga anda lebih bahagia dan insyaAllah kekal sehingga jannah. So yang mana belum berkahwin, bolehlah ambil tips ni untuk persediaan kita ke alam perkahwinan nanti. So yang mana baru masuk, boleh share dulu sebelum saya sharekan topik yang agak menarik petang ni. Okay, mana yang baru masuk, topik dia adalah 15 tips rumah tangga bahagia dan bertahan lama. Tips dia ada 15. Agak menarik lah topik petang ni. Okay, so tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan lah. Okay, jadi saya akan teruskan petang ni terus. Jadi untuk rumah tangga bahagia ni, impian saya percaya itu impian setiap orang. Yang mana belum kahwin, baik dah berkahwin, semua orang ada impian untuk mempunyai rumah tangga yang bahagia. Okay, so nak rumah tangga bahagia ni senang je sebenarnya. Petang ni saya akan kongsikan 15 tip, which is sekarang lah saya akan kongsikan. Okay, yang pertama adalah perhatian. Maksud perhatian tu adalah kita memberikan perhatian kepada pasangan kita lah, sama ada suami beri perhatian kepada isteri, isteri beri perhatian kepada suami. Tapi kalau ada anak-anak tu maksudnya berilah perhatian sekali. Maksudnya perhatian, dia nak attention. Setiap pasangan kita ni, kalau kita ni kadang-kadang manusia ni dia suka orang beri perhatian kat dia. Maksudnya ada setengah orang lah, kalau kita tengok kat sekolah dulu kan, ada orang kurang perhatian, so dia macam act like perangai pelik-pelik sebab dia nak perhatian. Sebab manusia ni suka perhatian. Jadi so dalam rumah tangga tu, kalau kita beri perhatian yang baik kepada anak kita, isteri ataupun suami, insyaAllah keluarga tu akan bahagia. So tu yang pertama. Yang kedua adalah puji. Puji senang kan tips dia kan? Puji, maksudnya kita lazimkan pujian kita antara suami dan isteri. So manusia ni ada 3 benda yang manusia akan cari. Saya kongsikan satu dulu. Salah satunya adalah pujian. Siapa je tak suka pujian? Macam, awak ni cantik lah hari ni, awak ni handsome lah, kereta ni cantik lah, kasut ni lawa, kena lah. So manusia ni dia suka puji. Dia akan kalah dengan pujian. So kalau suami, isteri ke anak-anak, kita puji sesama sendiri, benda tu akan buatkan keluarga kita, orang kata, benda tu akan mengeratkan lagi lah hubungan kekeluargaan tu. Sebab yelah, bila puji ni maksud dia support tau. Macam kita support kawan kita, so kita pujilah dia. Hari ni kau rajin sikit lah hari ni. Tu lah bagusnya pujian dalam keluarga ni. Okay, so yang lain, so far semua boleh dapat ke? Cuba kalau dapat tu komen dapat. Faham? Jelas? Alright. Okay, saya pergi ke point nombor 3, iaitu peluk. Okay, peluk ni maksudnya saya nak terangkan, peluk suami peluk isteri, isteri peluk suami. Maksudnya dia berpelukan lah. Sebab bila kita peluk ni, macam hormon oksitosin yang juga dikenali sebagai cuddle hormon ni, dia dirembeskan di otak ketika kita memeluk. Jadi dengan pelukan tu memberikan rasa adanya perhubungan dan kepercayaan kepada pasangan. So bila kita peluk tu, orang kata macam bonding dia lain macam dia boleh dapat, orang kata, macam mana nak cakap, kalau kita stres kan, balik rumah stres kerja kan, so on. So peluklah isteri, peluklah suami. So benda tu akan reducekan kita punya stres. Yang keempat adalah kejutan. Kejutan ni siapa je tak suka kan kejutan. Maksudnya surprise. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil surprise. Lagi surprise ni adalah dia luas tau. Surprise ni tak semestinya kita bagi hadiah. Macam kita tahu surprise ni bagi je lah hadiah kan, surprise, hari jadi. Tapi surprise ni tak semestinya macam tu.
Maksudnya kita boleh je datang buat surprise. Mungkin ambil isteri balik kerja, kita surprisekan dia pergi ke tempat-tempat yang menarik ke, ataupun surprise yang orang kata, saya nak gambarkan tapi agak sukar. Saya tengah mencari contoh yang sesuai. Okay, sesuai maksud yang sesuai ni macam orang kata kejutan ni adalah macam mana saya nak cakap dia surprise. Surprise ni tak adalah semestinya kita bagi hadiah, faham tak? Maksud dia surprise yang lain daripada yang lain. Dia ada unik sikit. So bila unik, surprise tu akan lagi best lah. Faham tak? Saya macam balik kerja kan, saya jom tengok wayang kejap lagi. So terkejut lah kan, time-time kerja pergi tengok wayang. Macam itulah. So yang kelima, which is yang kelima adalah percutian. Kat sini point nombor 5 ni point yang paling saya suka lah. Saya memang suka orang yang suka bercuti, travel. Tapi sebabkan saya belum berkahwin lagi, so saya banyak travel seorang ataupun bersama dengan keluarga lah. Jadi untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim tu, seringlah pergi bercuti. Mungkin dalam setahun sekali, dua kali ke, ataupun 3 kali, pergilah bercuti, sama ada dalam luar negara atau luar negara. Sebab bila kita bercuti ni, kita keluar sekejap daripada rumah kita. Sebenarnya kita kat rumah, ngadap dinding, ada anak-anak, ngadap TV, ngadap kipas, kan? Benda yang hari-hari kita ada. So bila kita keluar melancong, kita akan dapat orang kata suasana baru, lebih tenang bersama keluarga, bersama anak-anak. Daripada Encik Elmi Muhammad, ustaz sebelum kahwin lagi. Pertama sekali saya bukan ustaz, yang kedua pun saya belum berkahwin. Okay, Encik Elmi. Alright. So tadi tu percutian lah. Okay, kita cerita bab cuti. Bab cuti ni saya rasa semua orang suka bercuti. Hanya mampu tak ataupun tak mampu, ada masa ataupun tak ada masa. Tapi saya percaya percutian ni adalah point yang paling saya suka lah, favourite point saya. Yang keenam adalah romantik. Romantik ni yang keenam ni adalah romantik. Romantik ni sebenarnya dia tengok orang juga. Ada orang dia romantik, ada orang dia macam tak boleh nak romantik, dia tak pandai nak romantik. So antara cara romantiknya adalah kita melafazkan rasa cinta kepada pasangan atau memanggil pasangan dengan gelaran yang manja. So itu pun dikira romantik. Macam panggil sayang, manja, macam itulah. Benda tu betul, itu pun dikategori sebagai romantik. Sebab saya rasa saya bukan seorang yang romantik sangat. Saya tak pandai nak romantik lebih-lebih. Okay, daripada Tuan Arif Aziz, Tuan romantik kata, saya bukan tak romantik, saya kurang romantik dan saya tak berpengalaman sangat dalam bab romantik ni. Tapi tu nak cakap, romantik ni pun boleh menyebabkan keluarga kita bahagia. So point kita, saya rasa saya terlalu awal lah, sebab kita akan habis 4.5 point saya terlalu awal. Tapi tak apa, saya akan elaborate lebih lagi untuk setiap point ni. Yang ketujuh adalah jenaka. Maksudnya kita buat lawak. So bila kita apa-apa kita buat, janganlah terlalu serius, kan? Serius, balik rumah stres, malam muka ketat, pergi kerja muka ketat. So kadang-kadang tu, bukan kadang-kadang lah, saya rasa pada pendapat saya, kalau boleh setiap hari tu adalah jenaka-jenaka kita buat kat rumah. Tak kisahlah suami buat untuk isteri ke, ataupun isteri tu buat untuk suami. Simple. Lagi-lagi lelaki mesti pandai kan buat lawak kan. So jenaka ni sangat seronok lah, sebab kalau kita tengok pun macam ramai juga pelawak-pelawak yang bila diminati oleh ramai wanita, sebab dia lawak. So bila lawak ni macam perempuan mudah cair, mudah suka lah. So kena pandai lah buat lawak kalau nak hidup bahagia ni. Tapi tak pandai pun tak apa. So benda ni, lawak ni tak perlulah lawak yang berat-berat. Dia hanya orang kata macam bergurau senda. Okay. So daripada Ahmad Fahim, kalau jenaka tak kelakar macam mana ya Ustaz? Kalau jenaka tak lawak, maksud dia awak kena usaha lagi lah untuk cari orang kata punchline yang sesuai untuk isteri awak. Okay. Yang ke-8
Alright. Yang ke-8 adalah kita mencari rezeki yang halal. Ni penting lah. So apa benda yang kita buat, bekerja ke, makan gaji ke, apa part time ke, so kita kena cari rezeki yang halal. Sebab rezeki yang kita bawa tu kita nak berikan kepada keluarga kita, sama ada anak kita ke, isteri kita ke, mak bapak kita ke. So benda tu penting. Okay, kepentingan memberikan rezeki yang halal pada ahli keluarga adalah memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara bentuk keberkatannya adalah rasa cukup dengan rezeki yang ada sehingga tidak merasa berat untuk bersedekah. So pentinglah rezeki yang halal. Sebab kalau kita rezeki tak halal ni, macam orang kata, walaupun gaji kita besar tapi berdatang daripada sumber yang orang kata tidak halal, jadi hidup tu macam orang kata kurang kemanisan. Yelah, itu tak kena, ini tak kena, itu tak cukup. Padahal dapat gaji besar, rasa tak tenang. Benda tu penting. So rezeki yang halal ni bagi saya, ni pendapat yang paling saya jaga jugalah. Bukanlah pendapat, maksudnya tips ni antara tips yang saya pegang juga, which is rezeki yang halal. Sebab kat luar sana ramai yang buat, bukanlah ramai, ada beberapa pekerjaan yang orang kata manusia-manusia yang mencari sumber pendapatan yang orang kata kurang halal ataupun kurang keberkatan lah. Lepas tu dia bagi keluarga dia makan. So benda tu, orang kata masalah isu keluarga takkan selesai kalau kita cari rezeki yang haram. Alright. So seterusnya adalah perancangan kewangan. Okay, failure to plan is planning for failure. So kewangan ni penting. Okay, memanglah kita kahwin ni murah rezeki, tapi walaupun dia murah ke, kewangan tu penting. Sebab kita nak kahwin pun pakai duit, nak besarkan anak pun pakai duit, nak beri tempat yang selesa pun kita perlukan duit. Jadi duit ni penting. Jadi tak kisahlah kita punya pendapatan tu tinggi atau rendah, kita kena buat perancangan kewangan. Jangan terlalu boros, beli apa yang patut. Nak shopping tu tak salah, nak bawa keluarga shopping silakan, tapi berpada-pada dan ukur baju pada badan sendiri. So jangan, orang kata jangan terlalu tidak merancang. So duit ni pun satu benda yang penting. Okay. Okay, so seterusnya adalah kita pergi point nombor 10. Point nombor 10 adalah solat berjemaah. Okay, solat berjemaah ni tak kisahlah sama ada solat berjemaah di rumah ataupun bersama-sama ataupun ke surau ataupun masjid. Jadi jika kita pas kahwin ni kan, raja-raja kanlah solat berjemaah untuk orang kata mengeratkan silaturahim, lagi-lagi lelaki kan. So yang mana belum kahwin tu kenalah bersedia untuk jadi imam. Jadi kalau tak ada masa sangat pun set kan, macam orang kata berjadual lah. Okay, mungkin siang kerja kan, sibuk, kadang-kadang boleh solat dengan office mate, kadang-kadang tak ada masa yang cukup. Bukan tak ada masa lah, masa tu tak kena. Tapi bila malam dengan keluarga tu kita set lah, kita niat cuba ubah, which is siap maghrib dan isyak, subuh akan solat berjemaah dengan keluarga. Maksudnya dia bagi saya romantik lah. Sebab bila siap lelaki bila kahwin kan, dia akan jadi imam. So perempuan pula akan jadi jemaah. Apa dia punya jemaah, which is benda ni penting lah. So yang mana tak selalu solat berjemaah, cuba kerap-kerapkan. InsyaAllah kehidupan keluarga anda akan bahagia dan bertahan lama. Okay. Yang ke-11 adalah menguruskan emosi dan mengawal tekanan. So kita untuk point nombor 11 ni, kita fahamlah kita ni manusia yang tak perfect, tak sempurna senang cerita. Ada kala kita ada emosi, ada kala kita boleh kontrol emosi tu. Dia bergantung. Tapi kalau kita boleh kawal emosi dan tekanan sepanjang masa, pada saya itu anda adalah hebat lah. Maksudnya mental anda tu kuat untuk kawal emosi tu. Ada setengah orang memang dia tak boleh nak kawal. Bila dia dah stres, apa semua dia lepaskan terus. Bila dia lepaskan, baru dia menyesal. Tapi kalau kita boleh kontrol emosi, kita ni sebenarnya hebat. Sebab bagi saya emosi ni dia lebih kepada mental dan juga disiplin diri yang kuat.
Okay. Tidak ada kesusahan yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan setiap-tiap sesuatunya. So emosi ni penting lah, baik isteri ke, baik suami ke kan. Mungkin stres kat tempat kerja, stres berniaga ke apa. Jadi bila ada emosi, itu jangan lepaskan dekat keluarga kita. Jangan orang kata kerja, tinggal kat kerja. Kat rumah ni, kita tinggal kat rumah juga. So jangan lepaskan kat anak-anak, isteri ataupun suami. Nak emosi tu boleh. Boleh nak emosi, tak salah. Sebab kadang-kadang kita pun nak ada part yang kita tak boleh tahan. Maksudnya tapi kalau boleh tahan diri daripada melepaskan emosi tu dekat keluarga kita, which is bermasam muka ke, marah-marah balik rumah. So sangat macam tak orang kata benda tu tak sihat lah untuk keluarga. Daripada Mas Rafi Bahar, ada tips tak sejukkan hati isteri untuk tambah lagi satu tak tuan? Okay, tips yang tu saya tak cover untuk hari ni. Sebab tu tips yang agak berat juga tu. InsyaAllah kalau ada masa lain saya jumpa tips tu, saya kongsikan. Okay. Seterusnya adalah poin seterusnya adalah nombor 12 adalah hiasi rumah dengan Al-Quran. So normally kita memang kalau kita balik kampung lah dululah, sekarang saya tak tahu. Memang normal lah rumah kita akan dihiasi dengan Al-Quran. So mulakan diri sendiri kita mendekati Al-Quran. Jadi isteri akan ikut kita lah sebagai suami. Maksud dia menghiasi Al-Quran ni, kita melazimi ayat Al-Quran dalam rumah tu. Sebagai contoh, lepas subuh kita solat, lepas solat subuh kita baca Al-Quran. Mungkin sikit pun tak apa. Yang penting ustaz saya pesan benda tu kena konsisten. Macam kita baca Quran lepas subuh satu muka surat, boleh lah. Lepas maghrib atau lepas isyak kita baca dengan suami, isteri, anak-anak. So benda tu kalau kita biasakan diri buat, so benda tu akan jadi kita punya rutin. Jadi lepas solat maghrib ke lepas isyak kita dah akan dah terbiasa dengan rutin. Sebab kita dah konsisten buat. Walaupun permulaan tu kita baca sikit, boleh jadi setengah muka surat je ayat Quran tu. Tapi disebabkan kita konsisten, insya-Allah Allah akan bantu kita lagi, memudahkan lagi kita untuk melazimi ayat Quran dekat rumah. Okay. Seterusnya adalah nombor 13, selalu bersama. Okey. Nombor 13 ni perbanyakkan bonding time. Contohnya makan dan minum semeja, berkongsi cawan ketika minum. Lebih macam dia selalu bersama ni, maksudnya orang kata sebahagian daripada part-part romantik tadi lah. So busy mana pun kita kerja, sesibuk mana pun, at least kita kena ada time tu kat rumah tu. Kalau boleh kita makan sama-sama. Kan, jangan, kalau boleh janganlah terlalu sibuk sangat dengan kerjaya. Kita kena fikir juga kita ni ada keluarga. So bagi saya benda paling bernilai sekali dalam keluarga ni adalah kita dapat makan malam bersama-sama dengan isteri dan anak-anak. Benda tu paling penting lah. Kadang-kadang yelah kita kerja, balik lewat jam, kena OT, so benda tu tak sempat. So maksudnya banyakkan bonding time. Bukan bonding time, maksudnya selalu bersama. So selalu bersama ni, contoh kalau kita minum air kan, kita kongsi cawan. So benda tu nampaklah sweet romantic. Okay. So poin nombor 14 adalah berbaik dengan mentua. So belajar mengenali mentua, bertolak ansur dan memberikan hadiah atau boleh bercuti bersama. Okay. So restu ibu ayah adalah penting untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kita walaupun kita dah kahwin, kita berbaiklah dengan mentua, jangan pernah bermusuh. So ada orang rezeki dia dapat mentua yang baik, yang memahami, yang lembut hati. Okay. Ada orang pula mungkin dia dapat mentua, dia dapat ujian. Kalau ujian sangat kan, dia dapat mentua yang mungkin garang, yang strict sikit. Tapi walaupun apa pun perangai mentua tu, so kita hormat dia, kita sayang dia, kita belajar sikit untuk curi hati dia. So orang kata jangan simpan hati lah dengan mentua ni. Okay, itu sebab benda ni pun orang kata salah satu tips kebahagiaan tips kebahagiaan dalam rumah tangga. Which is dengan mentua, kita baik dengan mentua, dengan mak bapak kita sendiri. Benda tu orang kata
bagus lah kan, image kita, keluarga kita ni bagus maksud dia. So point yang terakhir ialah memohon. Okay, maksud memohon ni sentiasa berdoa lah maksud dia. Okay, sesenang mana pun hidup kita, sesusah mana pun hidup kita, sebahagia mana pun keluarga kita, sentiasalah berdoa kepada dia untuk minta lebih baik. Jadi daripada surah Al-Furqan ayat 74, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Okay, so Allah ni maksudnya, Allah ni maha pemberi. Doa je kita nak apa, nak keluarga kita bahagia, nak anak yang ramai, nak dapat anak yang baik-baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. So berdoa, sebab berdoa ni, sebab Allah ni dia maha kaya. Kita doa saja, benda kita doa, orang kata doa yang banyak, bukanlah doa yang banyak, maksudnya kita kena sentiasa berdoa walaupun kita dah dapat benda tu. Doa, minta lagi. Allah lagi suka kalau kita banyak meminta daripada tak meminta langsung. Okay, boleh tak mak mertua kita cium pipi kita? Jawapan dia boleh, daripada Tuan Mas Rafi Bahar. Boleh tak mak mertua cium pipi kita? Rasanya, pada pendapat saya, rasa itu tak ada masalah untuk cium sebagai kasih sayang kan. Okay, so itu je poin terakhir tadi, berdoa. So kita pun dah sampai penghujung rancangan. Okay, itulah dia yang saya kongsikan tadi, 15 tip bagaimana rumah tangga bahagia dan bertahan lama. So kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan tips rumah tangga bahagia ni, kesimpulan yang saya boleh simpulkan adalah 15 tips tu semua mudah sangat anda nak ikut, dan 80% tu saya rasa, saya percayakan anda semua boleh ikut apa yang saya kongsikan, dan benda tu sangat mudah, tak makan kos dan tak makan masa. So ikut, insya-Allah rumah tangga anda akan bahagia. So yang mana belum berkahwin lagi dan akan berumah tangga tidak lama lagi, boleh ikut tips saya ni. Mana yang terlepas live, boleh tengok balik live ni nanti. Tips ni 15 tu sangat mudah dan sangat sekejap rasa dia. Rasanya sangat mudah dan simple. Tapi benda walaupun simple mana pun, dia efek kepada rumah tangga bahagia tadi menurut Islam. Daripada V-Slide, macam mana nak mula ta'aruf, boleh share tak? So untuk berkenaan dengan nak mula ta'aruf ni, daripada V-Slide, saya tak kongsikan lah untuk hari ni sebab dia panjang sikit. Mungkin nanti pada masa akan datang saya akan kongsikan. Kadang-kadang daripada Khairul Hazim, kadang-kadang lawak saya tak sampai kat dia. Tu tanda-tanda tak serasi ke? Susah juga nak cakap serasi ke tak. Benda tu kena cuba lagi lah, orang kata. Kena cuba lagi. Jangan terus tanda-tanda tak lawak terus nak putus ke apa kan. Jangan, cuba lagi, insya-Allah boleh cuba. Okay, so yang mana belum, yang terakhir sekali saya nak kongsikan lah, yang mana masih mencari jodoh, yang dah niat nak kahwin tapi tak temu-temu jodoh, boleh je pergi ke kami punya laman web tirjannah.my, register kat situ. Nanti tim kita akan sahkan identiti anda. Sekiranya identiti anda sah dan betul tepat, nescaya anda boleh mulalah gunakan portal tu untuk mula mencari jodoh. Kat situ kita boleh filter umur, negeri, pekerjaan, pendidikan. So kita boleh carilah, orang kata, ciri-ciri jodoh yang kita mahukan. Jadi bila dah tengok-tengok dulu, kalau ada yang kalau ada yang berkenan, boleh upgrade ke package premium. Which is, premium kita pun tak mahal, RM90 untuk 1 bulan. Sehari lebih kurang RM3 je anda boleh cari secara unlimited. User kita pun semakin bertambah. Jadi rugi kalau anda tak ambil peluang ni sekarang lah, sebab user makin bertambah, masuk je pilihan tu makin ramai, insya-Allah. Okay, so sekiranya tak ada apa-apa, saya akan end lah live ni, dan kita akan jumpa lagi di lain hari. Sekian, terima kasih.